Elok bernyanyi si burung kasturi, bertinggi di atas pepohon ara. Selamat pagi buat saudari, awali bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama si empunya badan, Aisyah Syafiqah binti Muhammad Yusri, berusia 16 tahun dan bersekolah di SMK Pangkalan TLDM yang terletak di Lumut Perak. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian tentang sebuah naskah karya agung yang menghimpunkan 5 cerita lipu lara hasil tuturan daripada Mir Hassan dan Pawang Ana. Naskah ini diterbitkan pada tahun 2007 di bawah Sastera Karyawan Kuala Lumpur. Sebelum saya mendalami salah satu hikayat yang terkandung di dalam naskah ini, saya ingin memperjelaskan apakah itu cerita lipu lara secara ringkas. Cerita lipu lara ialah segala cerita yang mengisahkan pengembaraan golongan raja yang dipenuhi dengan pelbagai keistimewaan, kemewahan serta kejadian-kejadian yang luar biasa. Cerita lipu lara ini kebiasaannya disampaikan oleh seorang tok selampit kepada masyarakat sebagai alat hiburan kerana pada ketika itu, tanah Melayu sedang diduduki oleh kuasa penjajah barat. Selain itu, cerita lipu lara ini juga menjadi eskapisme kepada rakyat. Tanpa membuang masa, saya ingin mendalami salah satu hikayat yang telah saya kaji di dalam naskah ini, iaitu hikayat Raja Anggun Cik Tunggal, hasil tuturan Pawang Ana. Apabila mendengar tajuk Anggun Cik Tunggal, pasti ramai yang tertanya-tanya, siapakah Anggun Cik Tunggal ini sebenarnya? Pasti yang terlintas di minda kalian merupakan seorang permaisuri yang jelita, anggun, berwibawa, cantik. Betul ke? Mari saya ulas dengan lebih lanjut. Cerita Anggun Cik Tunggal ini bertemakan perjuangan menegakkan keadilan serta mengembalikan maruah keluarga yang telah dianiaya selama bertahun-tahun lamanya. Sifat keperwiraan Anggun Cik Tunggal ini dapat kita lihat sejak awal kelahiran baginda lagi, yang menyebabkan 7 bilah lantai patah, 7 batang gelegar patah, terus jatuh ke tanah dan hanya boleh diangkat menggunakan pisau sadap kesaktian. Hikayat ini bermula semasa di sebuah negeri yang bernama Tiku Benua yang terletak di Minangkabau. Pemerintah Tiku Benua pada ketika itu mempunyai 8 orang anak dan antaranya Puteri Gondan Gentasari yang tercantik sekali. Watak antagonis di dalam cerita ini, Raja Berdurai Putih, ingin menjadikan keempat-empat Tuan Puteri Tiku Benua sebagai isteri baginda. Namun hampa, pinangan baginda telah ditolak. Dengan rasa murka, Raja Berdurai Putih pun membedil kota Tiku Benua sehingga mengakibatkan raja dan permaisuri mangkat serta ramai rakyat yang terkorban. Walau bagaimanapun, Tuan Puteri Gondan Gentasari telah berjaya melarikan diri bersama-sama Raja Anggun Cik Tunggal yang masih kecil pada ketika itu daripada cengkaman Raja Berdurai Putih. Apabila menginjak usia dewasa, Raja Anggun Cik Tunggal telah mendapat tahu bahawa keluarga baginda telah ditawan oleh Raja Berdurai Putih buat sekian lamanya. Hal ini membuatkan Raja Anggun Cik Tunggal bersemangat untuk membalas dendam atas apa yang terjadi atas keluarga baginda. Nasib menyebelahi baginda kerana baginda berjaya mengembalikan maruah keluarga yang telah dianiaya oleh Raja Berdurai Putih. Namun, kejayaan dan kegembiraan yang dirasai oleh Raja Anggun Cik Tunggal tidak bertahan lama apabila baginda dan isteri baginda, Tuan Puteri Gonda Gandariah, telah disumpah menjadi seekor si amang putih dan seekor ungkap putih lalu berlari masuk ke dalam hutan. Meskipun begitu pengakhirannya, secara peribadi, saya amat mengagumi sifat keberanian yang ada di dalam watak Anggun Cik Tunggal ini. Sememangnya baginda seorang yang hebat.
Antara nilai murni yang terkandung di dalam cerita ini ialah nilai keberanian mempertahankan hak apabila kita ditindas. Kita mestilah bangkit mempertahankan maruah diri dan martabat diri serta keluarga. Akhir sekali, janganlah kita mudah mengalah di dalam kehidupan. Berjuanglah sehingga ketitisan darah yang terakhir. Bak kata pepatah, jangan putih mata, biar putih tulang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.